Assalamualaikum. Beberapa minggu kebelakangan ini, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, bekas-bekas menteri dari Pakatan Harapan asyik duduk ulang cerita bahawasanya we have the numbers, iaitu kami mempunyai majoriti di dalam parlimen. Hari ini cerita pula yang sebenarnya Pakatan Harapan mempunyai 130 kerusi atau 130 ahli parlimen bersama mereka. Untuk menumbangkan kerajaan, mereka hanya perlu 112, jadi 130 ni lebih dari cukup, dan kononnya 130 ni lebih tinggi dari klaim dari perikatan bahawasanya mereka ada 115. Kalau 115 mengikut klaim dari Perikatan Nasional, dan itu hanya majoriti berapa saja. Tapi Pakatan Harapan kata mereka ada 130, majoriti yang lebih tinggi. Yalah, kita tak boleh ambil 115 dari perikatan campur 130 dari pakatan. Itu bermaknanya majoriti jumlah dia lebih dari 222 ahli parlimen. Jadi adakah perikatan yang mendakwa mereka mempunyai 115 kerusi bohong? Ataupun Pakatan Harapan yang mendakwa mereka mempunyai 130 kerusi bohong? Yang mana satu yang bohong? Jadi sekiranya betul lah Pakatan Harapan mempunyai 130 kerusi, ini bermakna Pakatan Harapan boleh tumbangkan kerajaan Muhyiddin Yassin atau kerajaan Perikatan Nasional hari ini juga. Sebab apa mereka tidak buat? Sebab apa mereka tidak buat satu press conference, tunjuk kepada pihak media, reporter-reporter 130 surat sumpah atau 130 statutory declaration daripada 130 ahli parlimen untuk membuktikan yang mereka mempunyai majoriti di dalam parlimen. Kalau ini dibuat dengan bukti sekali, dan sekiranya TV, surat khabar, online portal dan sebagainya siarkan berita ini, maka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak ada jalan lain selain dari memperkenan either Anwar Ibrahim ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap untuk angkat sumpah untuk bentuk kerajaan yang baru. Sebab apa mereka tidak buat? Sebab apa mereka hari-hari keluar kenyataan akhbar, keluarkan statement bahawasanya we have the numbers. Kami mempunyai majoriti. Majoriti kami 130. Yang sebenarnya Muhyiddin Yassin tidak sampai 100 kerusi. Muhyiddin Yassin telah tipu Tuanku Agong. Muhyiddin Yassin bohong. Yang sebenarnya Muhyiddin Yassin tidak mempunyai majoriti langsung. Tak sampai 100 pun di dalam tangan Muhyiddin Yassin. Jadi hari-hari duduk cerita benda yang sama, tetapi tidak ada apa-apa tindakan. Kalau betul pistol penuh dengan peluru ada di dalam tangan, tembak sajalah. Apa sebab duk cerita saya ada pistol dalam poket, pistol saya penuh dengan peluru, saya boleh tembak awak bila-bila masa? Tembak je lah. No need tu hari-hari duduk threaten sini. Sebab apa? Pakatan Harapan main wayang ini. We have the numbers, we have the majority. Kita mempunyai 130. Muhyiddin tidak mempunyai majority. Muhyiddin tipu Agong. Dan seterusnya. Sebab apa duduk main drama ini? Yang sebenarnya, apabila Pakatan Harapan bentuk kerajaan pada bulan Mei tahun 2018, ramai dari mereka tidak ada duit. Dan apa duit yang mereka ada, mereka sudah habis belanja untuk pilihan raya.
Jadi kebanyakan dari pemimpin, kecuali mungkin Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan beberapa pemimpin tu, mereka banyaklah duit. Mereka sudah terima dah berapa tahun, 20-30 tahun terima derma dari orang ni, orang itu, dari Amerika Syarikat, dari luar negara, macam-macam derma mereka terima. Dan derma mereka bukan saja juta, ratus juta. Tapi di bawah ini, mereka tidak ada duit. Dan apabila mereka jadi menteri, jadi pemimpin GLC lah, inilah, mereka sudah ambil kesempatan. Mereka sudah buat deal dengan tauke-tauke, dengan ahli perniagaan, businessman, dengan syarikat-syarikat. Mereka telah buat deal. Dan mereka luluskan projek, kontrak, dan ada yang kontrak yang akan tamat dilanjutkan dan sebagainya. Dan semua ni berdasar kepada kickback ataupun rasuah, duit di bawah meja, duit kopi. Apa yang Tun Dr. Mahathir panggil offset. Yang Mahathir kata ini tidak salah, ini bukan haram, ini bukan jenayah. Offset itu biasalah. Orang perniagaan ni, dia memang ada peruntukan untuk offset. Jadi, ini rasuah halal, bukan rasuah haram. Jadi, banyak duit telah diserah dalam masa 22 bulan. Banyak duit telah diserah kepada pemimpin-pemimpin dan menteri-menteri Pakatan Harapan. Dengan janji bahawasanya kontrak, projek atau lanjutan concession, baik concession untuk bekal electricity, concession air dan sebagainya, semua akan disambung, akan dilanjutkan apabila tamat kontrak, akan disambung. Tapi semua ni melibatkan offset ataupun kickback, rasuah, duit kopi, duit bawah meja. Dan mereka, pemimpin-pemimpin pakatan, menteri-menteri pakatan telah terima berjuta-juta. Bukan sikit duit, berjuta-juta. Dan duit ni dibayar dengan janji semua isu-isu ni akan diselesaikan. Mereka tak sangka dan tak jangka yang kerajaan pakatan ni akan jatuh serta-merta tanpa warning. Tahu-tahu tengok 23 bulan Februari sampai ke 1 hari bulan Mac, kerajaan bertukar, Perdana Menteri bertukar dan ramai dari pemimpin menteri Pakatan Harapan tidak sempat deliver, tidak sempat selesaikan kontrak dan projek dan sebagainya untuk businessman, tauke-tauke, syarikat-syarikat yang telah bayar duit. Ambil contoh, Kampung Baru. Tanah Kampung Baru tu baru dalam proses nak selesai. Tapi duit banyak dah bayar. Berjuta-juta menteri telah terima. Dan menteri tu dibayar begitu banyak, berjuta-juta, dengan janji yang projek Kampung Baru ni akan jatuh ke tangan sekian-sekian orang. Tapi apabila duit tu dibayar dan kerajaan tukar serta-merta, projek Kampung Baru tu dah tak tahu ke mana. Jadi, the money has been paid, the project has not been delivered. So, sekarang ni, ramai businessman, tauke-tauke syarikat yang telah bayar begitu banyak duit, berjuta-juta, sekarang ni minta duit tu dikembalikan. Return the money. Since we paid you the money and you cannot deliver, return the money. Nak dapat mana duit tu? A lot of the money has been spent. And banyak duit tu dibelanja terlebih dahulu untuk pilihan raya 2 tahun dulu. So the money is gone. Dan banyak duit ni is untuk bayar hutang untuk finance pilihan raya. So after all the money is gone, nak cari mana untuk nak return the money, untuk kembalikan duit komisen yang telah dibayar. So, untuk melegakan sikit keadaan, supaya businessman,
tauke-tauke, syarikat-syarikat yang telah berjuta-juta bazir duit bayar, mereka nak cuba beri gambaran, don't worry. Pakatan Harapan is not finished. Pakatan Harapan akan kembali jadi kerajaan tidak lama lagi. We have the numbers. Kita ada 130 ahli parlimen. Muhyiddin tak boleh tahan. Perikatan Nasional tak boleh nak maintain. Perikatan Nasional akan jatuh. Dan kita akan tumbangkan Muhyiddin Yassin. And once we are back in power, Pakatan Harapan is back in power, all these promises akan selesai. Yang kita janji ini, all will be delivered. Projek, kontrak dan sebagainya, you will get it. Cuma lambat sikit, sementara waktu kita nak jatuhkan kerajaan dan kita tukar balik kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita tumbangkan Muhyiddin, all your projects will be settled. Jadi sabar dulu, relax, jangan khawatir. Your money is not gone, your money hasn't disappeared. You will still get everything we promise you once we get back the government. Inilah sebab Pakatan Harapan ni kecoh. We have the numbers. Muhyiddin tidak cukup majority. Kita akan menghadap Agong minggu ini. Dengar cerita kata Anwar Ibrahim minggu ini akan menghadap Agong. Dan tak tahulah whether Anwar akan jadi Perdana Menteri ataupun Mahathir akan benar Anwar menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Tapi ceritanya Muhyiddin is going to fall. Perikatan Nasional is going to fall. Pakatan akan ambil balik kerajaan dan semua deal-deal yang kita telah buat, janji-janji yang kita telah buat berdasar kepada duit komisen yang telah bayar, everything will be back to normal, everything will be settled, your money is not gone. Itu sebab kecoh, cerita we have the numbers, dan cerita tentang Muhyiddin tidak lagi mempunyai majoriti dan kerajaan akan bertukar balik kepada pakatan tidak lama lagi. It's all drama untuk tenangkan hati mereka-mereka yang telah banyak bayar duit, komisen-komisen yang telah dibayar kepada pemimpin dan bekas menteri Pakatan Harapan. And how are they going to pay in the end? Tak tahu. Tapi sementara waktu, inilah macam Along datang rumah, tekan kita untuk bayar hutang dan kita delay sikit dengan kata, ya, isteri saya pergi bank dah ambil duit. Tunggulah malam ni saya boleh selesai, isteri saya balik dari bank. Yang sebenarnya isteri ni duduk menjorok dalam dapur. Bukan pergi ke bank, tapi at least sementara waktu Along ni akan go away. That is the real issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.